اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbana shighara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ya syukurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun.
Allah Ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah yasrifu suwa Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk mengisian menjelang maghrib insya-Allah ya. Kuliah menjelang maghrib pada Jumaat, sambungan tengah hari tadi tazkirah jemaat, sambungan ayat 28 surah Yunus tak habis lagi. Kita teruskan siri yang ke-29 insya-Allah. Surah Yunus masih lagi dengan ayat 28 yang pagi tadi tak habis lagi insya-Allah. Kita teruskan, kita ulang balik baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawnahsyuruhum jami'an summa naqulu lillazina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 28 insyaallah. Maksudnya diterjemahkan di sini, dan ingatlah kami menghimpunkan mereka semua pada hari kiamat. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, Tunggulah di tempat kamu semua kamu, ya, kamu dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu. Sesudah itu kami putuskan perhubungan baik di antara mereka. Dan berkatalah makhluk-makhluk yang mereka sembah itu selepas sebagai berlepas diri, bukanlah kami yang kamu puja dan taati. Sebenarnya kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri. Diulang tadi ayat nombor 28 surah Yunus. Kita tengok, tadi tak sempat habis baca terjemahannya. Kita sambung terus insya-Allah. Tengok surah ni. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Wahai Muhammad, tolong beritahu manusia satu peristiwa penting bagi mana, ketika mana beta akan himpunkan semua manusia sekali. Allah memberitahu pada Rasulullah SAW, wahai Muhammad SAW, tolong beritahu manusia suatu peristiwa penting ketika mana beta akan himpun semua manusia sekali. Nahsyuruhum, kami akan himpun mereka itu. Jami'ah, semua sekali. Perkataan, kata Tok Guru, perkataan hum maknanya mereka itu, dan jami'ah pun maknanya mereka itu juga. Hendak royaknya kata Tok Guru, hendak dijelaskan lagi seramai mana orang yang hidup di atas muka dunia ini, tidak kira pangkat, tempat, bahasa, bangsa, semua sekali akan dilonggokkan satu tempat di sebuah padang yang luas. Dan padang itu diberi nama Padang Mahsyar. Al-Mahsyar maknanya tempat longgok manusia dan tempat melonggok amalan. Seperti kedai lambak, semua barang dan orang pun akan dilambak di situ juga. Jadi di akhirat kelak, Tuhan akan siapkan satu padang yang luas dan dia akan lambak di situ belaka manusia dan amalannya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita pergi ke pasar borong pun tak terdaya. Dilonggokkan semua makanan, dilonggokkan bahan mentah, daging, seafood,
sayur, santan, kelapa, kulit kelapa dilonggok semua di pasar borong. Ini besok, kata Tok Guru, ya, mereka semua itu, kata Tok Guru, nak jelas lagi, seramai mana orang yang hidup dekat dunia ni besok, tidak kira pangkat dia, datuk ke, datuk seri ke, tan sri ke, raja ke, tengku ke, ya, bangsa tak kira bangsa, tempat datang dari mana, bahasa apa dia pakai, bangsa dari mana, semua sekali Allah longgokkan satu tempat di sebuah padang yang luas, dan padang itu diberi nama Padang Mahsyar. Ya, Padang Mahsyar. Allah. Tu. Nak lari mana tuan? Waktu di dunia kita boleh asing-asing diri. Tak nak bercampur. Dengan Negro pun tak nak campur. Dengan India pun tak nak campur. Dengan Cina pun kita tak nak campur. Sombongnya kita. Dengan kasta yang bawah pun tak nak campur. Kita nak campur level atas, eksekutif saja. Tak nak bercampur dengan golongan bawah, pekerja buruh, pekerja rendah, pekerja bawahan, pekerja kontrak dan macam-macam. Kita tak sanggup nak bercampur. Tapi besok di Padang Mahsyar, Allah longgokkan kita semua sekali. Masa tu baru kita tahu kita siapa, kita datang dari mana, kita duduk di mana, kita level di mana. Di Padang Mahsyar, ya. Di dunia betul kita dilonggok di Padang Arafah waktu musim haji, tapi siap kemah, siap komforter, siap air zam-zam, siap ada kipas lagi, siap ada kipas berair, beruap sejuk kipas, ya. Boleh minum air zam-zam lagi, sejuk lagi. Boleh bekal lagi dalam botol mineral. Esok di Padang Mahsyar, apa benda kita bawa tuan-tuan? Tak ada pun botol mineral. Yang ada cuma itu pun dilonggokkan Allah Ta'ala, iaitu amalan kita pun dilonggokkan di sana. Satu persatu, setiap personally, ya, setiap sendiri, setiap orang individu ada dia punya longgokkan sendiri. Tapi dilonggokkan sekali, tak ada asing-asing. Di Padang Arafah kita asing-asing, Malaysia, Sudan, Mesir, ya, tu. Di Padang Arafah mewah tuan-tuan. Tapi di Mahsyar tak ada longgok, tak ada asing-asing. Orang Perak kata serupa je. Ni, ya, Mahsyar maknanya tempat longgok, Padang Mahsyar. Al-Mahsyar maknanya tempat longgok manusia dan tempat melonggok amalan. Seperti kedai lambak, semua barang dan orang pun akan dilambak di situ juga, kata Tok Guru. Jadi di akhirat kelak Tuhan akan siapkan satu padang yang luas. Dia akan lambak di situ belaka manusia dengan amalannya. Amalan molek, kata Tok Guru, amalan baik, kata Tok Guru, pun lambak di situ. Amalan hodoh pun lambak di situ. Jika benda-benda seperti itu boleh jadi tidak terfikir di dalam kepala kamu, wahai manusia, kalau Allah Ta'ala tidak tolong sebut dan peringatkan, tidak ada orang boleh tahu. Tidak ada orang boleh teka kerana Padang Mahsyar berada di luar kebolehan radar, di luar kebolehan komputer, di luar kebolehan tangkapan pengetahuan manusia. Knowledge manusia tak sampai level itu. Ni. Di ruang, dia terkeluar daripada radar manusia. Dan kita ada radar ni, kita boleh rasa kawasan ni macam mana, bilik kita besar mana. Kita boleh rasa. Kita duduk dalam bilik rumah, ruang tamu, kita boleh rasa besar mana rumah kita. Kita boleh dengar orang di luar ketuk pintu. Tu radar kita. Takat tu je. Tapi bab,
Bab nulis tentang padang mahsyar, bab balasan besok di akhirat, terkeluar daripada kebolehan radar kita. Kata Tok Guru, apa yang kita tahu mengenai padang mahsyar ialah hasil maklumat yang Allah Ta'ala bagi secara sukarela. Diceritakan dalam Al-Quran. Summa naqulu lillazina asyraku. Setelah manusia dilambak di sana, kami keluarkan perintah kepada orang yang syirik. Makanakum antum. Masing-masing duduk, jangan berganjak, baik kamu sendiri, wahai puak-puak musyrikin. wasyuraka dan benda-benda yang kamu syirikkan. Tuhan kata, duduk di sini satu tempat, jangan berganjak, kata Allah. Sama ada tokong, sama ada berhala, sama ada busut jantan, sama ada harta benda, sama ada teori yang menjadi sembahan. Tuhan kata, duduk di sini setempat, jangan berganjak. Diasingkan kita besok. Orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah tokong, orang yang menyembah busut jantan, sama ada harta benda, sama ada teori bab sembahan. Diasingkan, duduk satu tempat. Di antara benda yang paling celaka yang Tuhan marah sangat ialah syirik. Kerana ia benda yang paling bahaya. Bencinya Allah Ta'ala pada orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Di atas muka dunia orang sembah harta, hingga dia tidak peduli kepada Tuhan, maka dia menjadi syirik dengan harta. Ada pula jenis penyembahan kepada teori, sama ada teori komunis, kapitalis, demokrasi, diktator dan lain-lain. Itu satu lagi golongan yang suka dengan bab teoris. Misalnya ada seorang puja teori nasionalis dan kebangsaan, nasionalis atau kebangsaan, hingga tidak pedulikan ajaran Islam, sanggup tolak ajaran Islam kerana turut kehendak kebangsaan, maka benda itu disebut syirik, kata Tok Guru. Sebaliknya, benda yang paling jahat sekali bagi orang demokrasi ialah komunis. Bagi orang komunis pula, benda yang paling mereka marah sekali ialah sistem kapitalis. Syirik tidak ada di dalam kepala kapitalis dan tidak ada dalam kepala komunis. Dia hanya berada dalam kepala orang Islam. Ni bab syirik. Dalam komunis, dalam kapitalis tak ada. Bagi orang Islam, bahaya nombor satu ialah syirik, kerana daripada syirik itulah orang akan menjadi komunis, menjadi kapitalis, menjadi nasionalis. Daripada syirik itulah orang buat bermacam-macam, kerana dia tidak percaya kepada kebesaran Allah Ta'ala yang Maha Esa. Orang yang beriman tidak akan menjadi komunis, tidak akan menjadi kapitalis, tidak jadi hamba Tuhan yang tetapi dia menjadi hamba Tuhan dengan ikhlas. Ni orang yang beriman. Dia takkan jadi kapitalis, dia takkan jadi komunis. Dia tetap menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fazayyalna bainahum. Ketika itu kami akan asingkan di antara mereka dengan barang-barang syirik. Mereka duduk suku, iaitu duduk berasingan, kata Tok Guru. Dan benda yang dipuja sangat di atas muka dunia, Tuhan letak suku. Yang memuja bab dunia, satu tempat, satu golongan. Puja sangat harta, puja sangat pangkat, puja sangat pitih, puja sangat emas
atas dasar benda-benda ini boleh tolong. Apabila aku ada pitih banyak kesenangan kerana pitih boleh tolong aku. Kerana dia tidak percaya kepada kebesaran Allah Ta'ala. Sekejap saya share. Yang Maha Esa. Orang yang beriman tidak akan menjadi komunis, tidak akan menjadi kapitalis, tidak jadi hamba Tuhan yang tetapi dia menjadi hamba Tuhan dengan ikhlas. Ini orang yang beriman. Dia tak akan jadi kapitalis, dia tak akan jadi komunis. Dia tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Fazayyalna bainahum. Ketika itu kami akan asingkan di antara mereka dengan barang-barang syirik. Mereka duduk suku, iaitu duduk berasingan, kata Tok Guru. Dan benda yang dipuja sangat di atas muka dunia, Tuhan letak suku yang memuja satu tempat. InsyaAllah. Saya ulang balik, ya. Bagi orang Islam, bahaya nombor satu ialah syirik. Kerana daripada syirik itulah orang akan menjadi komunis, menjadi kapitalis, menjadi nasionalis. Daripada syirik itulah yang orang buat bermacam-macam kerana tidak percaya. Kerana tidak percaya, kerana tidak percaya besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tak yakin kebesaran Allah Ta'ala. Bukan tak yakin, dia tak percaya langsung. Itu bala bab komunis dan kapitalis. Orang yang beriman tidak akan jadi komunis, tidak akan jadi kapitalis, tetapi jadi hamba Tuhan yang ikhlas. Fazayyalna bainahum. Ketika itu kami akan asingkan di antara mereka dengan barang-barang syirik. Mereka duduk suku berasingan dan benda yang dipuja sangat di atas muka bumi. Dunia letaknya di suku situ. Maksudnya diasingkan suku-suku. Ya, satu golongan yang puja dunia, golongan puja harta. Allah letak asing-asing. Puja sangat harta, puja sangat pangkat, puja sangat pitih. Emas atas dasar benda-benda ini boleh tolong. Apabila aku ada pitih banyak kesenangan kerana pitih boleh tolong aku. Rupa-rupanya di akhirat kelak Tuhan cekah, kata Tok Guru. Cekah maksudnya buka. Buka dan asingkan. Letak suku, kata Tuhan. Tuhan kata, cuba tengok sejauh mana benda itu boleh tolong kamu untuk menahan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala hari ini. Allah, tuan-tuan. Tu. Allah tanya balik yang puja sangat pitih, yang puja sangat pangkat yang kuat dan macam-macam anugerah Allah dibagi waktu di dunia supaya dipuji orang, di-like orang, diucapkan tahniah dengan orang. Allah tanya balik anugerah tersebut, bolehkah anugerah tersebut menolong dia balik waktu di akhirat. Tu. Siap berjuta follow dia. Siap dapat anugerah. Khidmat cemerlang, khidmat macam-macam. Itu kena renung kita. Lepas tu kita pamerkan pula, orang like, orang suka. Akhirnya Allah tanya dia balik, mana benda-benda yang kamu dapat award tadi, kamu dapat pitih, dapat duit, dapat pangkat, dapat anugerah. Mana benda-benda tu boleh tak menyelamatkan kamu besok di akhirat? Ni tu yang kata Tok Guru, Tuhan cekah, Tuhan buka besok di sana, asingkan suku by suku, letak suku-suku, satu kaum, satu golongan, Allah asingkan besok. Cuba tengok sejauh mana benda itu boleh tolong kamu untuk menahan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala hari ini. Allah tanya besok. Begitu juga dengan manusia yang dipuja di dunia dulu. Waktu di dunia dipuja sangat, dipuja-puji. Sejauh mana encik, sejauh mana YB boleh tolong kamu.
Sejauh mana encik atau YB boleh tolong ambo. Kata Tok Guru, ambo tu saya. YB mana yang boleh tolong kita besok di akhirat? YB yang kita pangkah, YB yang kita lantik, boleh tak dia menyelamatkan kita besok di padang mahsyar, waktu kita dilambakkan, dilonggokkan ramai-ramai? Mana YB yang hebat tersebut? Ni kata Tok Guru. Bukan saya cakap ni, Tok Guru tulis. Wa qala syuraka'uhum, Tuhan kata apabila aku cekoh, kata Tok Guru, cekoh tu apa? Cekoh tu buka, letak suku-suku, letak berasingan. Dan orang yang kamu syirikkan itu letak suku. Maka mereka itu berkata, ma kuntum iyyana ta'budun, kamu semua tidak berabdi kepada aku, yakni Allah. Allah buka, Allah jerkah kita besok, kamu semua tidak menyembah Allah, tidak berabdikan Allah Ta'ala. Harta benda, berhala, tokong, busuk jantan, kubur, keramat tidak akan mengaku bahawa kamu mereka Tuhan. Di akhirat kelak masing-masing tidak mengaku belaka. Kerana kalau mengaku di depan Tuhan, tentu akan masuk neraka. Tu yang disembah, yang disyirikkan tu, sampai kita jadi hamba harta, akhirnya semuanya tak nak mengaku dengan kita. Tak ada siapa yang nak membantu kita besok di akhirat, kecuali Allah buka balik. Kecuali, tapi dah terlambat. Pasal apa? Kita tak dan bertaubat, tak dan nak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Habis, masa habis. Kata orang zaman sekarang, games over. Tu kena renung tuan-tuan. Hati-hati kita waktu di dunia ni. Ya. Ni Allah bagi peluang Syakban, masuk Ramadan tak lama lagi. Cukuplah pahala yang hebat. Allah buka pintu-pintu syurga. Kita terus dengan ayat 29, pendek aja, terjemahan saja ya, ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 29. Terjemahan dia, Allah mengetahui apa yang sebenarnya. Oleh itu cukuplah Allah sebagai saksi di antara kami dengan kamu, bahawa sesungguhnya kami tidak menyedari pujaan ataupun penyembahan kamu kepada kami. Surah Yunus ayat 29. Maksudnya, fakaifa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Tuhan kata, kamu hendaklah mengaku ataupun tak mahu mengaku, aku jadi saksi. Tuhan kata, kalau kita hendak mengaku ataupun tak mahu mengaku, Allah tetap jadi saksi. Allah tahu belaka segala perbuatan kamu di muka dunia. Tu. Kira kita dah berumur ke tak berumur ke, kita hiddenkan semua fail ke, Allah Maha mengetahui. Dia akan selongkar, tuan-tuan. Kalau SPRM tak dapat selongkar di dunia, Allah ada SPRM yang hebat besok selongkar kita di akhirat. Siapa yang lepas dunia, tunggu SPRM Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, tuan-tuan, cuba renung. Ya, Allah jadi saksi. Allah tahu belaka perbuatan kamu di muka dunia. Allah tahu belaka hati perut kamu. Nak lari mana, tuan-tuan? Ni dalil. Allah tahu belaka hati perut kamu. Ketika itu sama ada kamu mengaku pun, aku tahu, kata Allah. Aku tahu, Allah tahu yang sebenarnya. Dan kalau kamu tidak mengaku pun, Allah tahu yang sebenarnya.
apa dia. Nak lari mana tuan-tuan? Dunia boleh tipu tuan-tuan. Dunia boleh lari ke sempadan. Dunia boleh lari ke tempat yang boleh kita menyorok di hutan dan di boundary dan border lain. Kita boleh lari. Tapi ingat, Allah Maha mengetahui. Sikit lagi ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sadaqallahul azim. Pada masa itu tiap-tiap diri dapatlah mengetahui dan merasai akan apa yang telah ia kerjakan, dan mereka dikembalikan kepada Allah Tuhan mereka yang sebenar-benarnya, yakni yang akan membalas dengan adilnya. Dan dengan itu hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Allah balas tuan-tuan. Ya, surah Yunus ayat nombor 30. Betul? InsyaAllah. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Di sana jelaslah bagi tiap-tiap orang perkara yang dia telah buat pada zaman dunia hari itu. Tablu, kata Tok Guru, ambo ambil dari perkataan bala. Bala maknanya jelas. Kalau kita buat hodoh ataupun jahat, kata Tok Guru, di atas dunia sekalipun kita boleh menafikannya dengan sepenuh mulut, tetapi di akhirat kelak, apa saja benda yang dilakukan di dunia hari itu tidak dapat diselit mana pun dan tidak dapat disembunyikan. Memang begitulah cara negeri akhirat, yang mana manusia tidak boleh selindungkan diri. Selit mana pun, celah tahi gigi pun akan Allah kupas. Lubang cacing mana kita buat, sorok macam mana pun maksiat, sembunyi macam mana pun kita maksiat, pulau mana kita lari, hotel mana, bilik hotel mana kita buat maksiat, Allah keluarkan balik video tu tersebut. Tak boleh kita selindung diri. Begitulah keadaan cara negeri akhirat besok. Waruddu ilallahi maulahumul haqq. Dan mereka itu semua akan dibawa balik kepada Allah yang menjadi maula, yakni yang menjadi tuan yang benar. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Dan akan sesat mereka itu benda-benda yang mereka karut di dunia. Tu, ya, waktu di dunia dia boleh mengarut, tapi di akhirat besok Allah tunggu karutan mereka tu. Allah selongkar satu-satu. Di dunia kita karut, maksud karut tu kita tipu, kata tu guru. Kita tipu benda itu, karut benda ini dengan tujuan supaya kita selamat. Serupa kita tanya saing ataupun kawan kita. Contohnya, kata Tok Guru, demo hendak pergi mana? Demo hendak pergi ke mana? Demo ni engkau. Tok Guru jawab, ambo hendak curi balak. Aku nak curi balak. Nanti kena igak polis, kata Tok Guru. Tidak mengapa, ambo kenal inspektor tu, sarjan ini. Ni skrip orang yang niaga, orang yang berusaha, orang yang dikata perusahaan awam, orang yang maha hebat meniaga dia. Kita pun senyap. Adakah di akhirat kelak kamu hendak buat seperti itu? Dalam dunia kita boleh kata kita kenal inspektor tu, kita kenal pegawai tu. Pasal apa? Tahulah, bahan pitih. Ya. Adakah besok akhirat, kata Tok Guru, kamu hendak buat seperti itu? Di akhirat kelak, apa yang kamu dustakan, ambo kenal malaikat itu.
ambo kenal malaikat ini. Ia tidak boleh lagi menyelamatkan kamu. Tidak ada orang yang boleh bercerita kepada kita dengan jelas ni ataupun sekarang bagaimana cara hendak menyelamatkan diri di akhirat selain daripada Allah dan Rasul. Allah, tuan-tuan. Tipu macam mana, tuan-tuan kita? Itu yang kita bimbang. Jangan buat benda tipu. Kata bahasa Tok Guru, jangan buat karut waktu di dunia. Waktu dunia betul boleh karut, boleh diselamatkan oleh inspektor bahan pitih. Pasal apa? Kena suap, kena hadiah, kena upah, semua cukup. Selamat. Tapi di akhirat Allah selongkar. Itulah cara negara akhirat besok akan dibentuk. Nak menyelidik kita, nak mengupas kita, nak filter kita sebelum dicampakkan ke dalam neraka ataupun ditolak ke dalam syurga. Bukan terus-terus masuk syurga, tuan-tuan. Jauh kita, jauh sekali dengan amalan Nabi kita. Nabi pun bimbang, tuan-tuan. Nabi yang confirm masuk syurga, yang pegang kunci pintu syurga pun, Nabi pun masih lagi baca Al-Mulk semalam. Sebelum tidur masih lagi selesai. Sebelum tidur lagi Nabi masih lagi nak selesaikan Al-Mulk, nak selesaikan sejarah. Surah Sejadah Nabi baca. Tak pernah miss. Berdiri tegak, semayang, bengkak-bengkak kaki. Menangis Nabi malam-malam. Kita ini Allah bagi macam-macam dengan nikmat yang hebat. Masih lagi tak boleh menangis waktu malam. Kemana tuan-tuan kita? Nabi masih bangun malam, masih lagi dengan Al-Mulk, masih lagi dengan surah Sejadah, baru Nabi tidur. Kita letak kepala, tidur terus. Allah, tuan-tuan. Cuba renung dan ingat peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah habis ayat 30 surah Yunus. InsyaAllah kita sambung nanti. Kemudian kalau ada lain malam ni kita teruskan. Kalau tak ada kita teruskan pagi besok. InsyaAllah besok di surah At-Tayyibah kuliah subuh. InsyaAllah. Yang terbaik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri. Terima kasih pada Surau Nurul Al-Falah, Kampung Sri Aman, Puchong. InsyaAllah bagi ruang untuk saya online petang ini. Mudah-mudahan pengisian yang sedikit ini kita dapat menghadap Allah Ta'ala di awal mahsyar, insyaAllah dengan hati yang sejahtera, insyaAllah. Yang terbaik dari Allah, yang lemah daripada saya. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri abdina wa akhdiha wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tasanna bizil wajabar wa tasanna balak udakhal lazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allah la yasuku ya Allah. Bismillahi masya'allah la yasrifu suwa ilallah. Bismillahi masya'allah man kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi adza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala bis sama wa huwa samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasanna bizi wa jabal wa tasanna malakul allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la adika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri kulli Shima sanatu wa mulaka bi ni'matika alayya wa bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. A'udzu billahi minan nar min syarri kufar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul mu'minin. Allahumma aghnina bi halalin harami wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyid dayyan. Subhanallah syadidil arkan. Subhanallah yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Subhanallah la yushaghiluhu sya'nu an sya'an. Subhanallahil hannani mannan. Subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Fallahu khairan hafizur hamur rahimin. Wa minni ya salam ya mu'min. La ya anta subhanaka inna kuntum minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.